Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Dan Allah Ta'ala izinkan kita untuk solat subuh berjamaah. Sebab tu tahniahlah. Orang yang bangun tadi ni bangun awal dapat solat sunat tahajud. Dapat bangun awal. Sebab itu Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang bangun pada tengah malam. Dalam satu hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat-malaikatku, kamu tengoklah hamba-hambaku yang bangun pada tengah malam. Pada saat tidak ada seorang pun melihat mereka, kecuali aku," kata Allah. "Dan aku sedang sediakan bagi mereka tempat kediaman kehormatanku, iaitulah syurga." Subhanallah, tabarakallah. Rupanya orang yang bangun awal, orang yang bangun pada tengah malam ni, di antaranya adalah ciri-ciri ahli-ahli syurga. Allahu Akbar. Semua kita bila tanya nak tak masuk syurga, semua kita jawab ya nak masuk syurga. Tapi subuh pun tak bangun. Kan, subuh pun tak bangun. Allahu Akbar. Sebab tu hebatnya orang yang bangun awal ni, di antaranya Nabi SAW beri jaminan. Orang yang bangun awal, dia buat sembahyang sunat tahajud. Dia buat sembahyang sunat. Kemudian dia membaca Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Maka Nabi SAW bagi jaminan. Dia akan terselamat daripada soalan munkar dan nakir. Munkar dan nakir, malaikat munkar dan nakir tidak akan dapat mengganggunya. Siapa dia? Orang yang bangun solat tahajud. Orang yang bangun awal, yang baca Al-Quran sebelum masuknya waktu subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan senang nak boleh baca Quran sebelum masuk waktu subuh. Sebab itu dia memerlukan pengorbanan. Sebab itu bangun tengah malam ini adalah ciri-ciri ahli syurga. Sehingga kan dalam satu hadis, Allah Ta'ala duk tunggu doa-doa kita pada sepertiga malam. Sebab itu doa sepertiga malam adalah doa yang cukup mustajab. Doa yang cukup mustajab. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dunia inilah peluang untuk kita. Untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya amal ibadah kita. Yang mana amal ibadah kita inilah yang akan membantu kita waktu bila? Waktu menghadapi sakaratul maut. Kita semua ni yakin satu hari kita akan mati. Kita hidup atas dunia ni tak lama. Nabi SAW pernah bersabda, umur umat aku ni, sabda Rasulullah, di antara 60 hingga 70. Kebanyakannya sabda Rasulullah umur 60 sampai 70 ya. Yang lebih tu umur subsidi. Maknanya Allah Ta'ala sayang kat dia, Allah Ta'ala panjangkan usia dia. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan banyak amal ibadahnya kepada Allah. Dan sejahat-jahat manusia siapa dia? Orang yang umur dia panjang tetapi banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Sebab tu kita ni bila nak masuk tahun baru, hebat kita. Macam-macam perancangan kita nak buat. Hak dunia ni nak kehala ke dunia ni cukup banyak perancangan kita. Tahun ni I think I nak buat ni lah. Bulan Januari I think I nak buat ni. Bulan Februari I think I nak buat ni lah. Semua nak buat ni. Dalam kali kawan kita hak jenis mengaji ni, hak jenis pi belajar ilmu agama ni, dia tanya, "Tung tak mau fikir tung?" Kan? Tung tak mau fikir. Dia tanya, "What is tung?" Kan? Tung tu kanda. Hak kita nak bawa balik masuk dalam kanda tu, hak tu kita tak mau fikir dah. Padahal solat malam pun kita tak start lagi. Surah Al-Mulk pun kita tak baca lagi. Allahu Akbar. Zikir kita kepada Allah pun kita tak buat lagi. Sedangkan ciri-ciri tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah, siapa dia? Di antaranya pasal saya pernah sebut dulu, orang yang lupa dan malas berzikir kepada Allah. Ni tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah. Dan tanda orang yang dibenci oleh Allah lagi apa dia? Allah Ta'ala sibukkan dia dengan dunia. Allah sibuk sungguh dengan dunia.
Akhirat ni nak baca Quran satu muka surat pun tak mampu. Ingat, tu tanda-tanda Allah Ta'ala benci kepada dia. Allah Ta'ala sibukkan dia dengan dunia. Allahu Akbar. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya. Bahkan kamu, firman Allah, lebih pentingkan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu, firman Allah, adalah lebih baik dan kekal. Kita buat amal ibadat kita. Nah, amal ibadat kita ni, pahala tu, orang boleh curi tak? Tak boleh curi. Tapi kalau kita himpun kekayaan dunia banyak-banyak, orang boleh curi tak? Boleh curi. Sehingga kan duit kita simpan dalam bank pun orang boleh curi. Tetapi amalan kita yang kita buat semata-mata untuk akhirat, kita dapat pahala. Pahala kita orang boleh curi tak? Tak boleh curi. Subhanallah, tabarakallah. Nah, tetapi kita duk kejak dunia. Kadang-kadang dunia ni lah yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita tengok tajuk hadis kita pada pagi yang mulia ini, iaitulah hadis berkaitan dengan hadis yang ke-6. Betul tak? Puan Ainun, betul tak? Ustazah Ainun? Hadis yang ke-6. Ya. Okey, tanah memeluk mayat. Nah, hadis yang ke-6 pada pagi yang mulia ini, iaitulah tanah memeluk mayat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, An Aisyah radhiyallahu anha, Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Lil qabri bu'tatun, law kana ahadun najiyan minha, naja Sa'd bin Mu'adz, rawahu al-Baihaqi. Al-Baihaqi Kitabul Isbat Adzabil Qabr, raqam 120. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadha alladhi taharraka lahu al-arshu, yani Sa'd bin Mu'adz, wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah, laqad dhammatan thumma furija anhu, rawahu an-Nasa'i fi kitabil Jum'ah. Artinya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, ada pelukan kubur. Jikalau seseorang boleh terselamat dari pelukannya, sudah tentu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terselamat daripadanya. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW bersabda tentang kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Inilah manusia yang mulia, kerana arasy bergegar ketika mendapat tahu tentang kematiannya. Dibukakan pintu-pintu syurga untuknya, dan 70,000 malaikat menghadiri pengkebumiannya. Sesungguhnya dia dipeluk dengan satu pelukan lembut, kemudian dilapangkan kuburnya. Keterangan hadis. Kata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, selepas mayat dimasukkan ke dalam kubur, maka mayat akan dipeluk oleh tanah. Tiada siapa yang dikecualikan atau diselamatkan daripada pelukannya. Sama ada mayat itu orang yang beriman, ataupun mayat itu adalah mayat orang kafir. Ataupun mayat itu mayat orang yang soleh. Ataupun mayat itu ahli maksiat. Cuma bezanya, orang beriman yang soleh akan dipeluk dengan satu pelukan sahaja. Pelukan ini merupakan pelukan mesra, kerana kita berasal daripada tanah. Maka tanah akan memeluk mayat dengan pelukan kasih sayang yang lemah lembut. Kemudian dilapangkan kubur itu. Sementara orang yang jahat, orang kafir,
Mereka akan dipeluk sekuat-kuatnya hingga ada yang sampai berselisih tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Mereka terkepit dan terseksa di dalam kubur dalam waktu yang sangat panjang hingga ke hari kiamat nanti. Semoga Allah selamatkan kita daripada fitnah dan azab kubur. Allahumma amin. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Hadis yang kita belajar pada hari ini, semua kita sedia maklum, kita semua berasal daripada tanah. Dan kita akan balik ke tempat asal kita, iaitulah tanah. Dan bagi orang yang beriman kepada Allah, maka tanah akan memeluk kita dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Sebab itulah kita hidup atas dunia ni. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, jangan kita sia-siakan umur kita. Sebab itu ulama pesan kepada kita, berdoalah kepada Allah. Nah, kalau boleh jangan kita duk minta, ya Allah panjangkan usia aku ya Allah. Tetapi sebaliknya minta kepada Allah, ya Allah berkatilah umurku ya Allah. Bila kita minta pada Allah, ya Allah berkatilah umurku, maksudnya kita sedang minta kepada Allah supaya jadikan umur kita dalam keadaan melakukan amal ibadah kepada Allah. Nah, setengah orang dia duk minta panjang usianya. Dia lupa nak minta kepada Allah, ya Allah berkatilah umurku ya Allah. Minta ke Allah, ya Allah berkatilah umurku ya Allah. Allahu Akbar. Kerana dengan amalan inilah yang akan mempengaruhi kita waktu kita menghadapi sakaratul maut. Pada saat kita berada di alam barzakh, pada saat kita berada di mahsyar, pada saat kita berada di hari akhirat yang akan menyebabkan kita sama ada dimasukkan kita ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin, hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nah, kalau kita tengok di sini keterangan hadis yang disebut oleh tuan pengarang kitab kita. Bagi orang yang beriman, tanah akan peluk kita dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Bila kita duduk seorang-seorang esok dalam kubur, tak ada siapa dah nak tolong kita pada waktu itu. Tak ada siapa dah. Dan sebab itulah ulama sebut, di antara orang-orang yang dibenci oleh bumi, yang mana bumi duk berdendam kepada orang ini. Siapa dia orang yang selalu didendam oleh bumi ni? Di antaranya orang yang tidak solat. Orang yang tak solat, apabila dia berjalan di atas muka bumi Allah, kata ulama, maka bumi akan melaknat orang yang tidak semayang sehari 70 kali. Maka bumi berkata apa kepada orang yang tak semayang? Bumi kata, wahai si penderhaka kepada Allah, aku tak reda kau berjalan di atas belakang aku. Kamu tunggulah masa dan ketikanya. Bila kamu masuk dalam perut aku akan himpit kamu sehingga berselisih tulang rusuk. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Kita duduk di dalam kubur esok, tak ada siapa pun yang mau menemani kita. Kita duduk atas dunia, ramai orang sayang pada kita. Tapi Allahu Akbar. Bila masuk saja dalam kubur, tak ada siapa pun nak main teman kita. Anak-anak kita tak mau duduk dengan kita. Suami, isteri kita tak mau duduk teman kita dalam kubur. Duduklah kita seorang-seorang pada waktu itu. Allahu Akbar. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tanah akan peluk dia dengan mesra. Kemudian dilapangkan kuburnya pada ketika itu. Allahu Akbar. Dan kita pun duk tengok bila jenazah diturunkan. Ada jenazah yang diturunkan sekali dengan kanda. Kanda tu pula dibuat daripada papan plywood ya. Papan plywood tu nak tahan lama mana. Akhir sekali lama-lama dia keput, dia keban gitu ya. Apatah lagi hak jenis liang lahat hak guna papan sekeping. Nak tahan lama mana? Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itulah kubur merupakan hentian yang pertama kita. Nabi SAW bersabda,
Kalau dia turun dia di liang lahat tu, liang lahat dia bercahaya terang, kemudian lapang sejuk. Allahu Akbar. Maknanya bila masuk alam yang kedua nanti, alam yang di alam mahsyar nanti akan menyenangkan dia. Tapi kalau turun pilihan lahat pun duk rasa kelam dah. Allahu Akbar. Bukan takat duduk dalam kubur tu tanah, duk peluk mayat. Ada lagi ancaman-ancaman lain dalam kubur. Di antaranya ialah ular suja'ul aqra'. Ular suja'ul aqra' ni, kata ulama, dia sebesar tengkuk unta. Punya besar. Dan mata dia berwarna merah. Dan kepalanya tidak bersisik. Kenapa kepala dia tak bersisik? Kerana bisa yang ada dalam badannya sangat berbisa. Balik cari tengok. Nama ular tu Suja'ul Aqra'. Suja'ul Aqra'. Ular ni tugas dia untuk patuk orang dalam kubur. Di antara dia, siapa dia? Orang yang meninggalkan solat. Orang yang tak solat, orang yang tinggal solat. Sekali dia patuk, kata ulama, akan menggelegak otaknya selama 40 tahun. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kenang baliklah ibu ayah sekalian. Sembahyang kita macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sembahyang hak kita tinggal dulu-dulu ni. Kalau kita sedang qada, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima sembahyang qada kita. Sebab kita takut ular ni. Allahu Akbar. Sekali dia patuk akan menggelegak otak kita selama 40 tahun. Dan kata ulama, seandainya ular ini dia naik ke dunia, dia luahkan bisanya di atas muka bumi Allah ini, nescaya tidak akan tumbuh sebarang tumbuh-tumbuhan. Sampai bila? Sampailah berlakunya kiamat. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu ancaman-ancaman dalam kubur ni, Allahu Akbar. Sehingga kan Sayyidina Osman bila dengar bab kubur ni, menangis, air mata keluar. Allahu Akbar. Ni di antara sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah. Apatah lagi kita ni hak banyak dosa ni. Hak banyak dosa ni. Nak duduk di alam barzah ni bukan sehari dua. Kita nak duduk alam barzah ni sehari dua ke? Dah. Nak duduk sebulan dua ke? Dah. Nak duduk setahun, tiga tahun, 4 tahun, 5 tahun ke? Dah. Kita tak tahu lama mana kita nak duduk di alam barzah. Kita tak tahu kita nak duduk di alam kubur tu lama mana. Ulama sebut nama kita ni akan disebut-sebut lepas kita mati tu, paling lama pun 20 tahun. Lepas tu orang nak sebut lagi tak nama kita? Tak sebut dah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu bila kita mati ni, saat di antara jarak kita nak dikebumikan tu bukan lama mana pun. Tak lama mana pun. Kita meninggal dunia, katalah mati dalam pukul 11 pagi. Satgi petang orang simpan kita, orang tanam kita. Orang mandi kita, orang kafan kita. Allahu Akbar. Sebab itulah kematian ni di antara perkara yang paling dekat dengan kita. Dekat sungguh dengan kita. Sebab kematian ni boleh datang bila-bila masa je. Kita pun tengok hari baru-baru ni kita tengok. Bagaimana seorang rider naik motor. Dia pun tak sangka hari tu tiba-tiba nak aksiden dengan kapal terbang. Padahal dia bukan naik kapal terbang pun. Dia duduk naik motor di jalan raya. Tiba-tiba boleh aksiden dengan kapal terbang. Kalau fikir logik akal Allah kan. Sebab dia naik motor bukan naik kapal terbang. Tapi boleh aksiden dengan kapal terbang. Jarak dia dengan lapangan terbang tu jauh mana. Tetapi kematian boleh berlaku bila-bila masa saja. Allahu Akbar. Dan hari tu kalau dia tahu kata dia nak mati, agak-agak dia naik motor lalu kot tu lah.
Tak lalu kot tu lah. Dan orang yang tahu kata dia nak mati hari tu, dia nak naik kapal terbang lah, dia tak naik lah. Nah, dia tahu kalau dia nak mati dengan kapal terbang tu, dia tak naik lah. Tu di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kat kita, di antaranya Allah Ta'ala rahsiakan kematian kita. Hadirin hadirat, ibu ayah hormati Allah sekalian. Sebab itu orang yang paling cerdik sabda Rasulullah, iaitulah orang yang selalu ingat kepada mati dan bersiap sedia untuk menghadapinya. Dia bersiap sedia nak menghadapi kematian. Di antaranya dia zikir banyak-banyak. Dia banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Macam almarhum ayah saya, subhanallah, tabarakallah. Saya duk heran, dia banyak beli telaga-telaga di wakaf di Kemboja dan sebagainya. Dia beli, dia buat nama dia buat nama arwah mak saya. Dia buat nama arwah tok wan saya, nenek saya, subhanallah. Rupa-rupanya dia buat persediaan untuk dia balik bertemu dengan Allah. Alhamdulillah banyak telaga dia buat, dia wakafkan. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah untuknya. Yang mana pahala berjalan kepada dia sampailah berlakunya kiamat. Dia buat persiapan dah. Sebab tu kita ni kena macam tu. Kena bersiap sedia dah. Cek balik amalan apa tak buat lagi. Oh, sedekah aku ni banyak lagi tak buat. Oh, duit aku banyak dalam bank ni. Tapi aku tak buat pun sedekah-sedekah. Tak wakaf apa pun. Allahu Akbar. Sebab tu jangan. Bila dah sampai nyawa di halqum, waktu itulah baru kita nak sedekah. Sebab waktu tu, amalan kita tak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sedekah, sedekah waktu tengah sihat ni. Nak sedekah, sedekahlah waktu la ni. Waktu kita duduk tengah sayang. Waktu kita duduk tengah sayang harta tu, waktu tu kita sedekah. Subhanallah, tabarakallah. Ada orang dia sedekah pakaian hak dia tak mau dah. Kan? Boleh, tapi pahala dia tak afdal. Yang afdal, kita sedekah benda yang kita tengah sayang. Hak tu paling afdal. Yang terbaik. Jangan kita sedekah benda yang kita tak mau dah. Sedekah seluak, bagi seluak kat kawan. Seluak pula, seluak yang rosak zip. Kan? Kawan hak dapat ni, seluak tengok cap krokodil, cap buaya. Pakai-pakai tak sedap, zip rosak. Kan? Bila pakai seluak zip rosak, naik basikal, tengok tu dia. Kan? Memakai seluak, tengok Angry Bird. Kan? Allahu Akbar. Sedekah tu sedekah biarlah yang terbaik. Sedekah yang hak benda yang kita sayang. Hadirin, hadirat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebab itulah kita duduk atas dunia ni buat sebaik-baiknya amal ibadah kita. Kita cek balik kalau kita ada lagi amalan yang belum kita buat, kita kena buat. Di antaranya membaca surah Al-Mulk yang akan menyelamatkan kita waktu berada di alam barzah, di alam kubur. Kita amalkan. Jangan kita tinggal. Kemudian amalan solat malam kita. Yang mana solat malam ini akan menyelamatkan kita daripada fitnah kubur. Lagi apa dia lagi? Membaca Al-Quran sebelum subuh. Baca Al-Quran sebelum subuh. Dapat menghindarkan kita daripada fitnah kubur. Hak tu pun kita tak buat lagi. Kena mula dah. Kena azam sungguh-sungguh dah. Sebab apa kata ulama? Bila kamu sampai umur 40, kamu kena banyak ingat pada mati. Bila sampai umur 50, kamu kena cek balik amalan apa yang belum lagi kamu buat, kamu kena buat. Bila kamu sampai umur 60, kata ulama, jangan kamu dilalaikan oleh dunia kerana kematian boleh datang bila-bila masa sahaja. Allahu Akbar. Kita nak pada saat Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita sedang melakukan amal ibadah kepada Allah. Kita nak Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita tengah solat. Allahu Akbar. Kita nak Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita sedang mendirikan, sedang melakukan ibadah puasa. Kita nak Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu. Kita baru balik daripada menuntut ilmu.
Kita nak Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita sedang melakukan amal ibadah kepada Allah. Mati dalam keadaan sedang mengerjakan ibadah haji. Mati dalam keadaan memakai pakaian ihram. Hak tu yang kita nak. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Nah, bagi orang yang banyak dosanya kepada Allah, terutamanya orang kafir, mereka akan dipeluk oleh bumi sekuat-kuatnya. Allahu Akbar. Kuat ni lagu mana? Sehingga berselisih tulang rusuk dengan tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Allahu Akbar. Berkecai habis tulang rusuk. Tulang-tulang ni habis ni. Allah rapat. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ya ibu ayah hormati Allah sekalian. Sebab itulah kematian ni sebenarnya boleh memberi keinsafan kepada kita. Kita duk pergi ziarah ramai mana dah orang mati. Sepatutnya kita balik ni kita jadi orang yang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah. Kita tingkatkan amalan kita. Tapi oleh kerana kita duk pergi tengok tu dalam keadaan kita pun tak ada ilmu. Maka balik pun tak rasa apa. Sedih sat lepas tu jadi macam biasa balik. Sebab apa? Sebab kita tak beramal dengan ilmu yang kita ada. Sepatutnya bila kita ziarah tengok orang yang meninggal dunia tu, kita anggap diri kita yang mati pada waktu tu. Waktu tu kita kenang balik, ya Allah, apa akan jadi pada aku, ya Allah. Aku ni Al-Quran pun baca lebih kurang. Ya Allah, aku ni zikir pun kurang, ya Allah. Kalau aku mati hari ni, ya Allah, macam mana aku nak berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir? Bagaimana keadaan aku dalam kubur, ya Allah? Allahu Akbar. Ini orang yang ada ilmu, bila dia ziarah kematian akan menginsafkan dia. Allahu Akbar. Dan ada orang pergi ziarah kematian, boleh duk isap rokok lagi. Kemudian boleh duk sembang gelak besar lagi. Ada yang boleh pergi duk sembang bab bola lagi. Allahu Akbar. Boleh lagi duk sembang bab dunia lagi. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Sepatutnya bila ziarah orang mati ni, kita anggap kita ni ziarah diri kita. Kita ziarah diri kita yang mati ni, macam mana kita nak balik bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Sebab kematian itu boleh menginsafkan kita. Boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa persiapan-persiapan kita yang kita nak buat untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Nah, sebab itulah kita tengok lagu-lagu Selimut Putih tak dinyanyikan, tak dipasangkan di rumah-rumah kenduri. Ada tak kita pergi makan kenduri, tiba-tiba DJ tu pasang. Bila Israel datang memanggil, terbujur tubuh di pembaringan. Kan? Tak ada kan? Pasal apa orang tak pasang lagu tu di rumah kenduri? Kalau pasang lagu-lagu tu di rumah kenduri, orang yang sakit jantung, kan? Yang sakit kronik, dia makan sikit dia balik. Dia kata dengar lagu pun telan tak masuk dah. Dia kata. Kan? Dia kata nak telan pun tak masuk dah kita ni. Pasal apa? Pasal duk dengar lagu tadi. Lagu apa? Lagu Selimut Putih. Sebab apa? Sebab kematian ini satu perkara yang tidak menyeronokkan. Balik terus. Terus balik rumah dengar lagu tu pakai tak makan lah. Kan? Sebab tu lagu-lagu tu tak pasang di rumah kenduri. Kalau pasang, tuan rumah tak pergi balik lah. Kan? Sebab apa? Sebab hak mai tu nasi tak habis banyak. Pasal apa? Pasal dengar lagu tu takut. Allahu Akbar. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Ya betul, sepatutnya pasang lagu tu. Baru mengisafkan kita. Ni rumah kenduri pasang kerja hak seronok ya. Kadang-kadang sampai menyanyi tak apa-apa. Nah, hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Pasang tak? Kan? Tak ada kan lagu-lagu mati dipasang rumah kenduri. Rumah kenduri-kenduri kahwin. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sedangkan mengingatkan kematian itu adalah tanda-tanda orang yang bijak. Yang mana akan mengingatkan dia tentang kematian dan dia bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian.
Sebab tu Nabi pesan kat kita. Nabi pesan-pesan, Nabi pesan-pesan. Nabi berpesan-pesan kepada kita setiap masa berkaitan dengan kematian. Sebab lepas kita mati, tak ada lagi dah pilihan untuk kita. Tak ada dah. Bila kita mati esok, tiba-tiba Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh buat pilihan lagi dah waktu tu. Waktu tu nak kata kepada Allah, Ya Allah, aku tak mau masuk neraka, Ya Allah. Aku nak masuk syurga, Ya Allah. Boleh tak waktu tu? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab tu nak buat apa-apa pun kebaikan, jangan tangguh lagi dah. Jangan tangguh lagi dah. Allahu Akbar. Sebab kita balik bertemu dengan Allah esok, tak ada apa lagi dah yang boleh kita nak buat pilihan. Tak ada lagi dah. Semua kita serah kepada Allah pada waktu itu. Kita hanya bergantung kepada amal ibadah kita semata-mata pada waktu itu. Sebab tu beruntunglah bagi orang yang hidup atas dunia ni. Yang berkawan dengan orang-orang yang soleh. Yang banyak baca Quran waktu dia hidup atas dunia. Sebab sabda Nabi SAW, barang siapa yang hidup atas dunia membaca Al-Quran, maka di hari akhirat Al-Quran akan datang kepadanya, memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Sebab itu kalau orang tanya kita, ibu ayah sekalian, apakah dia sebaik-baik zikir? Maka jawabnya sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Sebab kata ulama, orang yang membaca Al-Quran, sebenarnya dia sedang bersembang dengan Allah. Dia sedang bersembang, bercakap-cakap dengan Allah. Orang yang baca Quran ni. Kemudian kalau orang tanya kita, apakah kalimah yang paling agung? Kalimah yang paling agung ialah kalimah La ilaha illallah. Itu kalimah yang paling agung. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir percakapannya, dapat menyebut kalimah La ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka dia akan dapat masuk ke dalam syurga. Boleh masuk dalam syurga. Yang di akhir kalamnya dapat menyebut kalimah La ilaha illallah. Tapi kalau duduk atas dunia ni, sebut kalimah La ilaha illallah pun jarang-jarang sekali je. Macam mana dia nak sebut waktu di akhir kehidupan dia. Macam mana dia nak sebut? Kalau dia duduk atas dunia ni, duduk sehat pun tak pernah sebut kalimah La ilaha illallah. Sebab tu jaminan Nabi SAW cukup besar kepada orang yang menyebut kalimah La ilaha illallah di akhir kalamnya. Sebab tu saya nak pesan pada pagi yang mulia ni, kalau ada di kalangan ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang sedang nazak, kita pergi ziarah dia, tengok dia sedang nazak, maka jangan banyakkan bersembang dengan dia. Ni kita ni tengok dia duduk nazak, pergi duduk tanya, ni kenal tak ni, siapa ni, kenal tak, kenal tak, nak kenal apa lagi dah waktu tu. Kalau boleh waktu tu kita buat apa? Kita talqinkan dia. Talqin bukan pergi tepi telinga dia, marah buka. Mati terus. Bukan lagu tu. Talqin ni maksud dia ajak dia mengucap. Ajak dia mengucap. Mulut kita tepi telinga dia tu sebut pelan-pelan. La ilaha illallah. Kemudian kita tengok mulut dia duk mukmik duk sebut kalimah la ilaha illallah tu. Jadilah jangan sembang dengan dia dah. Jangan sembang dia dah. Tengok lama sikit, agak sejam begitu pi ajak lain. La ilaha illallah. Kan? Tengok mulut dia duk mumik-mumik. Jangan sembang dah. Jangan sembang dah dengan dia. Subhanallah. Tabarakallah. Jangan sembang dah dengan dia. Tengok dia apa semua. Sengak tu. Okey. Kemudian, lama pula. Tengok lama-lama sekali. Kita pergi ajak dia lain. Sampailah dia kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang nazak ni, dia bukan nak sembang lagi dah. Sebab tu bila kita ziarah orang sakit, adab dia jangan duduk lama-lama. Paling tinggi pun 20 minit, 25 minit je.
Sebab orang sakit ni mereka nak berzikir kepada Allah. Ni kita ni kadang-kadang ziarah pi tu dia sampai 3 jam tak balik lagi. Kan? Tu bukan adab ziarah. Tu orang yang tak tahu adab ziarah orang sakit. Kadang-kadang orang sakit tu rimah. Kecuali kalau orang sakit tu tahu, "Weh, hang tak sah balik lagi, duk teman aku." Tu tak apalah. Kalau dia tak kata aku tu, pi ziarah dia sekejap balik. Ni duduk sampai 5 jam tak balik lagi. Kan? Siap tidur situ pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu indahnya kita ni bila kita ada ilmu, maka kita akan jadi, kita buat satu amal ibadat itu akan jadi mudah dan orang senang dengan kita. Sampai kita pi tu sampai orang sakit pun rasa seronok. Sebab orang yang sakit ni dia sedang diuji oleh Allah. Bila kita ziarah dia, kita bagi semangat kat dia, dia rasa seronok. Subhanallah tabarakallah. Sebab tu pahala dia cukup besar bila kita ziarah orang yang sakit. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan seterusnya kita akan masuk kepada hadis yang ketujuh pada minggu hadapan, iaitulah mayat akan disoal di dalam kubur. Jadi sebelum saya tutup majlis kita pada pagi ini, saya buka soalan. Saya tengok tadi ada orang tanya soalan, dipersilakan. Okey, Ustaz buka soalan kepada sesiapa yang ingin bertanya sebarangkan muskilan, dipersilakan. Kat bawah ni daripada Nur Aini. Ustaz, bolehkah kita infak untuk telaga kita niat zakat? Terima kasih Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat ni seperti mana yang kita tahu, zakat ni dia ada asnaf dia. Rujuk balik asnaf yang 8 tu. Dia tak boleh infak telaga tu untuk niat zakat, tak boleh. Sebab dia kena zakat tu dia ada asnaf dia. Telaga ni kita wakaf, kita beli, kita wakaf untuk diri kita. Dia tak boleh. Zakat tu dia kena ikut asnaf dia. Asnaf. Yang kita kena faham asnaf. Dia ada 8 asnaf tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Allahumma salli Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya pernah dengar tanah yang tempat kita dikuburkan tu itulah tanah yang daripada di mana kita tanah yang kita diambil untuk Dijadikan kita. Betul ke Ustaz? Ada dalil ke mengenainya? Tu wallahu a'lam, saya pun tak pasti, tapi insya-Allah saya akan tanya tengok pada tok guru saya insya-Allah. Insya-Allah. Nanti saya akan bagi tahu. Sebab saya pun tak pasti juga. Cuma yang tahu dalam hadis Nabi, kalau kita dikebumikan pada tempat yang jauh daripada tempat kita dilahirkan, pahala dia cukup banyak. Macam almarhum Tuan Guru Datuk Harundin kita. Beliau dilahirkan di Malaysia, tetapi beliau dikebumikan di Amerika Syarikat. Maka jarak dia dilahirkan dengan tempat dia dikebumikan dikira berdasarkan jarak dia pahala tersebut. Sebab tu kita kalau boleh mati di mana pun, kalau boleh kita simpan tempat tu. Jangan kita kalau boleh tu, ada orang dia nak balik simpan tempat dia meninggal dunia, tempat dia dilahirkan, kan? Tetapi lebih baik kalau kita jauhkan dengan tempat kita daripada tempat yang kita dilahirkan. Wallahu a'lam. Puan Jumaiyah nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana kalau saya nak wakaf untuk telaga tu? Tu kita boleh tengok dalam internet pun ada banyak. InsyaAllah. Boleh buka tengok. Tak, sebab yang merisaukan kadang-kadang kalau nak mewakaf melalui internet tu, takut benda tu tak, kata orang tu tak betul kan, macam scam macam tu. Jadi kadang-kadang jadi risau kat situ. Oh, subhanallah, tabarakallah.
Tu kena tanya orang yang selalu buat lah. Kena buat survey dulu sebelum kita nak buat, insya-Allah. Tapi Maaf kalau nak, Ustaz. ya Allah, Pak, silakan. nak buat Ustaz. Opah buat. Apa buat? Opah. Subhanallah, apa hebat. Pak dah Boleh, banyak boleh. telaga dah. Opah belah dah. Oh, subhanallah. Oh, tahniah apa? Tahniah. Apa dah? Ustaz Rozaili buat tu. Subhanallah. Ustaz Rozaili ada buat. Oh, subhanallah, boleh buat macam upah, alhamdulillah. Tahniah upah. Saya pun nak ikut Dah jejak upah ya. 18 dah 18 telaga dah. Subhanallah, 17. tabarakallah. Dia sebab tak mahal pun, subhanallah. Tapi dah kita tak tahu kan. Tak apa. Lepas ni kita tahu, kita pakat-pakat buat, insya-Allah. Upah boleh tanya upah, insya-Allah. Terima kasih. Sebab tu seronok kita bila duduk dalam majlis ilmu, kita boleh tahu Allahu Akbar. Apa persiapan kita nak buat sebelum kita balik bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita tak mengaji, Allah, kita tak tahu apa pun. Tengok-tengok mati dah, Allahu Akbar. Kita ni harta benda kita waktu kita hidup milik kita. Tapi lepas kita mati, jadi milik kita lagi tak? Tak dah. Waktu tu tak jadi milik kita dah. Barang kemas kita sampai puluh-puluh ribu. Bila kita mati, jadi harta kita ke? Tak. Semuanya akan difaraid kepada ahli keluarga kita. Allahu Akbar. Hak tu yang kita rasa subhanallah tabarakallah. Rupanya harta yang kita miliki di dunia ni sebenarnya kalau kita tak guna pada jalan Allah, tak memberi manfaat kepada kita walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya Allah, izinkan saya bertanya lagi Ustaz. Ya, boleh. Dari Allah, apa yang saya pelajari lah Ustaz selama ni, daripada orang meninggal hingga dia dikebumikan, Allah malaikat sentiasa ada bersama kan Ustaz? Ya, hak tu malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amalan kiri dan kanan kita. Sebab tu malaikat Raqib dan Atid ni, tugas dia kita hidup atas dunia ni, dia mencatat semua amalan kita. Dia catat ni, apa yang kita buat semua dia catat. Contohnya kata ulama, adil tak adilnya malaikat Raqib dan Atid ni, apa saja yang kita buat semua dia tulis. Contohnya kita demam, menggigil. Kita menggigil ni sebut dia malaikat tulis bunyi berapa kali bunyi, pukul berapa, jam berapa kali bunyi. Kemudian bila kita meninggal dunia, Raqib dan Atid ni dia akan duduk di kubur kita dan akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ni hebat. Sebab tu kalau kita ni orang yang beriman, malaikat akan doa kepada kita supaya diampunkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Itu yang malaikat buat kita kan Ustaz. Ada lagi waktu semasa menguruskan zanazah hinggalah pengkebumian, memang beramai malaikat-malaikat ada dalam majlis tu kan Ustaz? Ya, ramai. Ya, betul. Bagi orang yang beriman, 70,000 malaikat akan turun untuk akan sambut roh dia. 70,000 malaikat. Subhanallah, tabarakallah. Sebaiknya kita berdoa banyak-banyaklah Ustaz ya ketika tu. Ya, betul. Allahumma salli Muhammad. Sebab itu kalau jenazah tu, bila kita ziarah jenazah, seeloknya kita sebut perkara-perkara yang baik tentang si mati. Sebab bila kita sebut perkara yang baik, maka malaikat sedang mengaminkan apa yang kita sebut pada waktu itu. Wallahu a'lam. Okey, baik. Nampaknya setakat itu saja soalan Ustaz. Ya Allah, Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahrizal atas perusahaan ilmu yang bermanfaat sekali tentang kehidupan di alam barzakh dan juga akhirat ini. Dan sehubungan itu, kematian ini adalah setiap muslim itu bergantung kepada amalan yang dilakukan sepanjang hidupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya amalan itu bergantung dengan penutupnya. Dan sehubungan itu, kita perlulah sentiasa mengingati hal-hal yang berkaitan dengan kematian ini dengan diiringi amalan memperbanyakkan istighfar. Dan terima kasih kepada para jemaah sekalian ya. Teruskanlah berada dalam majlis ini untuk perkongsian ilmu seterusnya daripada Al-Fadhil Ustaz Haris sebentar saja lagi. Dan Ustaz kita sambung dulu, tangguhkan dulu Ustaz
majlis media dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada pihak